Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, sebelum kita pergi masuk kepada pelajaran tu, sukalah sedikit saya nak kongsikan ya tentang gila kita ni kita sedang buat apa ni sebenarnya? Kita sedang belajar Al-Quran kan? Kita belajar faham supaya kita dapat walaupun sedikit tapi kita dah memulakanlah usaha untuk memahami ayat-ayat Allah. Kerana kalau kita tak faham, kita tak naklah jadi seperti yang Allah sebut tu. Kalau dalam surah, kita kan nak jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, kita dah buat semakkan terjemahan sampai muka surat 6 ya semalam. Jadi hari ini kita akan masuk muka surat 7. Tapi sebelum tu kita cerita pasal ayat 1 sampai 5 kan kita cerita tentang um, tentang orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Jadi Allah menyebutkan dalam surah 8 ayat 2 ni. Cuba Ustaz Bazil bacakan ayat ni. Tak ada mikrofon, nanti tak masuk sini. Segerakan. Baik ya. Ni tentang ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kalau mengikut ayat ni, kita kena cek kita ada tak ciri-ciri ni. Baik boleh. Pernah dengar tak ayat ni ya? Saya rasa ramai dah pernah dengar. Tapi mungkin hari ini kita dengar dalam different light sikit lah. All the same but it's still Quran kan? InsyaAllah. Okay. Dah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah. Okey. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya tidak lain. Yang kita dah belajar sikit, serba sedikit tu, masa harfu jar, kita belajar kata sendi kan. Ni kita dah jumpa dah. Sesungguhnya tidak lain, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah. Disebutkan Allah. Telah gementar oleh hati-hati bagi mereka. Telah gementar oleh hati-hati bagi mereka. Wa dan iza apabila tuliat dibacakan ia ke atas mereka ayat-ayat baginya telah bertambah oleh ia akan mereka akan keimanan. Ya. Dan atas Tuhan bagi mereka, mereka bertawakal. Jadi maksudnya apa? Ciri-ciri orang yang beriman itu ialah bila sebut nama Allah, gementar hati dia. Maknanya bila dia dengar ayat-ayat Quran pun, bila disebut orang kata beringatkan dengan nama Allah, hati dia gementar. Hati kita gementar tak? Kalau tak lagi, berarti macam kita ni mungkin kita belum sampai orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, dia mesti tidak dapat tidak. Innama tu maksud perkataan ni. Kemudian apabila Allah ada seseorang, kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan ke atas kita, ke atas mereka lah kalau ikut ayat ni kan. Ni untuk orang beriman. Apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan. Hati itu gementar, kemudian keimanan tu bertambah. Jadi bila kata keimanan bertambah, berarti amal soleh tu bertambah. Dan kemudian atas Tuhan mereka, mereka sentiasa bertawakal.
berserah diri. Makna berserah diri ni sentiasa teruskan. Kalau kita baca ayat ni, dia ceritakan lagi lah. Iaitu orang-orang yang mendirikan solat dan daripada apa yang telah Tak ada suara. Teacher. Dia belajar dengan orang Syria. Dengan dia adalah guru-guru dia. Dia belajar masa PKP lah. Dia buat buku. tidak. Okey. Maaf maaf sikit. Jadi kalau kita ni, kita dengar orang bacakan kepada kita ayat-ayat Quran, kita gemetar tak? Kita beringat tak? Kita bertambah tak keimanan? Kalau kita serupa aja dan maknanya mungkin kita belumlah capai ni piawaian ni. Ya. Jadi SOP dia ialah orang-orang yang beriman tu dia mesti terus mendirikan solat, kemudian dia hubungan dengan manusia, maknanya menerusi infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu yang Allah kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Jadi bagi mereka barulah boleh kata bagi mereka ketinggian-ketinggian ataupun pangkat-pangkat di sisi Tuhan mereka. Dan yang paling penting wa maghfiratun wa rizqun karim, dan keampunan dan juga rezeki yang mulia. Jadi kita ni sedang melangkahlah, kita nak berada dalam suasana yang kita nak supaya kita betul-betul beriman tu bila dibacakan ayat Allah tu hati kita gemetar. Bila diberi peringatan, kemudian bila dibacakan Quran, kita faham. Kerana kita faham tu bertambah, terus dapat ambil pelajaran mesejnya. Kalau kata perintah Allah ati'ullah wa ati'ur rasul, terus kita faham dan kita segera melaksanakan. Itulah datangnya zadathum imana. Bila kalau dah kata kita bertawakal, bererti kita buat apa yang Allah perintahkan tu, yang kita dengar dan kita faham, kita dapat mesej tu tanpa rasa ragu. Itu maksud tawakal sebenarnya. Kerana apa? Kita tak ragulah perintah Allah kan. Kerana macam mana kita tahu perintah Allah? Kerana kita dengar sendiri. Ini ayat Quran yang dibacakan kita. Quran tu kalam Allah. Jadi bila Allah yang kata kat kita, kita buat kerana kita faham itu perintah daripadanya, itulah yang dikatakan tawakal. Melaksanakan perintah Allah tanpa rasa ragu. Dia mesti ada dengan perbuatan-perbuatan. Dan kita mesti ikut contoh yang Allah sediakan menerusi Nabi SAW. Kalau tak ikut contoh Nabi, dia tak kiralah bertawakal tu. Dia tak kiralah dia beriman. Dia masih ada ragu kalau tak nak ikut apa yang Nabi SAW ajarkan. Baik. Jadi daripada situ, kita sekarang berada di dalam bahagian bila kita belajar Nahu ni, tujuan kita yang untuk kaedah satu ni, supaya kita kenal terjemah, kita kenal kalimah dan bila kita boleh terjemah kalimah tu. Bila kata boleh terjemah, maknanya kita faham apa yang terkandung, apa yang menyebabkan terjemahan dia begitu. Ya? Jadi lebih tepat lagi lah insya-Allah. Kalau sebelum ni kita cuma berharap kepada terjemahan, sekarang kita pergi kepada bahasa sumber tu. Jadi kita dah kenal isim ni. Bila sebut pasal isim, kalimah tu terbahagi kepada 3. Macam biasa saya recap sikit bahawa kita yang kalimah yang kita baca dalam Al-Quran tu, semua kalimah tu yang kita nampak tadi kita baca tu kan, itu semua bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan sahaja. Dan sekarang kita dah kenal sebahagian daripada harf, sebahagian besar daripada harf melalui warna hijau. Jadi kita dah kenal dan kita boleh terjemah. Walaupun bukan 100%, tapi dah sebahagian tu kita dah nampak dan boleh terus guna. Macam tadi dalam surah 8 ayat 2 yang saya sebutkan, yang dibacakan pada kita tadi. Innama kita dah kenal. Kemudian kita nampak juga pecahan yang kedua iaitu isim.
Isim ni pula banyak dia dia adalah yang apa nak kata dia menamakan, tapi nak kata isim ni sebahagian besar daripada Al-Quran tu. Kalau kita tengok dalam mushaf kita kan, macam mana kita dah nampak, kita dah tahu macam mana nak kenal isim dengan melalui tanda alif lam. Kalau kita nampak ada banyaknya. Jadi kita, maksudnya sebahagian besar daripada kalimah dalam Quran tu adalah terdiri daripada isim juga. Jadi apa dia isim? Dan kita dah belajar mengenal isim. Isim tu kita boleh kenal melalui tandanya. Macam semalam kita dah recap perkara tu. Betul tak? Betul ke? Kita recap dah. Isim tu ada tanda di awal alif lam, tanda di akhir, tanda di awal ada dua yang biasa. Maksudnya dia jelas tanda ni. Ada alif lam, ada huruf jar. Jadi kita pun tahu kalimah tu ialah isim. Kemudian di akhir pun kita boleh tahu itu isim, kalimah yang kita sedang lihat tu isim. Kenapa? Sebab ada baris kasrah ataupun ada baris tanwin di akhirnya. Bila kita dah kenal isim, kayanya bahasa Arab ni, satu isim tu, satu kalimah isim mengandungi 3 lagi maklumat lain. Iaitu maklumat bentuk. Bentuk semalam kita dah tengok bentuk iaitu nakirah dan juga khas, makrifah. Macam kita dah ni semalam kita buat. Selain daripada itu, isim ni ada juga maklumat lain iaitu maklumat jantina dan maklumat bilangan. Maknanya apa ni? Dalam satu kalimah tu. Kalau dalam bahasa kita tak ada benda tu. Satu kalimah maksud dia satu perkara je lah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, satu kalimah isim tu ada cerita dia ada banyak. Maknanya maklumat di dalam tu ada banyak. Jadi hari ini kita masuk bahagian tu. Yang kedua, iaitu bilangan dan jantina serta i'rab. I'rab ni apa? Ingat lagi? Perubahan baris akhir. Betul. Okay. Dah ingat, Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita faham konsep. Tak ingat, macam tak boleh nak hafal perkataan apa tu, jangan risau sangat. Jadi semua isim yang kita dah kenal ni tadi mempunyai maklumat bilangan. Okay, saya highlightkan mempunyai maklumat bilangan dan jantina tertentu. Selain daripada itu, ada juga kata bilangan dan jantina kan. Dalam jadual ini disertakan juga maklumat kedudukan. Iaitu marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Sebelum ni kita dah belajar sikit-sikit ni. Marfu', mansub, majrur. Ini lebih detail dalam modul 2. Tapi modul 1 ni kena tahu juga sikit lah. Maknanya dalam satu kalimah tu ada maklumat-maklumat ini. Ya, macam mana nak tengok tu? Jadi kita terus pergi kepada jadual ni. Okey, saya zoom out jadual ni dulu. Kena tengok skrin ya. Supaya dan siapa ada buku boleh tengok buku, tapi kena juga jeling-jelingkan skrin ni kerana saya nak ceritakan tu the overall ataupun overview dia untuk jadual ni. Macam mana kita nak baca jadual ni? Baik. Tadi kita kata isim mengandungi maklumat bilangan dan jantina dan i'rab. Okey. Jadi jadual ni, semua jadual ni kita perhatikan. Lajur sebelah kiri menceritakan tentang jantina. Dibantu pula dengan tanda yang besar ni. Tu L, lelaki. Dan juga warna biru. Maknanya kawasan ni semua menunjukkan isim tu, isim ni apa? Jantina dia lelaki dan juga bilangan. Semua termasuk kat sini. Ya? Kalau yang atas warna biru ni maknanya menunjukkan dia ni semua untuk lelaki. Manakala yang bawah warna pink ni menunjukkan isim perempuan. Isim yang perempuan. Baik, lajur sebelah kedua, sebelah kiri ni, i'rab. Jadi i'rab tu kita mulakan dengan marfu'. Tanda dia apa? Dhammah untuk lelaki. Ini kalau mansub. Majrur. Tanda dia kasrah. Dan juga marfu'. Yang ni kenapa lain sikit ni? Nanti kita terangkan. Dia lain sikit. Apa dia beza dia tu? Kerana dia ada maklumat dia ada kat sini. Ada jantina untuk jamak taksir. Okey.
Kemudian kalau perempuan pun gitu juga. Laju yang sebelah yang kedua ni, yang sebelah kiri ni, marfu, dhammah, mansub, fathah, majrur, tanda utama dia kasrah dan juga seterusnya. Baik. Manakala kalau kita tengok sebelah kanan ke kanan ni ialah menunjukkan bilangan. Ini bilangan. Jadi kalau bilangan dia satu, tunggal, ada nombor tu besar tu. Maknanya ini untuk menunjukkan bilangan dia mufrad. Mufrad ni samalah maksud dengan tunggal. Ya. Kalau lepas tu dua. Dua ni untuk duaan. Maknanya kalau isim tu ada satu kalimah tapi menunjukkan dua. Apa tanda dia? Kita cerita kat sini. Kemudian kalau banyak. Macam mana pula apa tanda dia? Maknanya apa tadi? Satu isim ada tanda-tanda yang akan memberitahu kita jantinanya, bilangannya. Makna ada tanda. Ini yang kita akan perhatikan. Jadi saya akan pergi dulu kepada yang utama iaitu untuk lelaki dan kedudukan yang marfu' dan juga kita pergi macam ni. Kita akan pergi ke kanan. Ya? Okey, setakat ni boleh faham Baik, contohnya perkataan ini. Muslimun. Kita nampak tanda dia tanwin. Muslimun. Jadi ini menunjukkan dia ni tunggal. Biasanya kalau dia tak ada tambahan apa-apa, pendek je sikit biasanya. Ya. Tu maknanya dia tunggal lah tu. Bila dia jadi duaan, apa tanda dia? Kalau dia kedudukan marfu', atas ni semua marfu' ya. Dia bunyi dia akan tambah ani ataupun alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah kalau marfu'. Jadi bunyi dia daripada muslimun dia akan jadi muslimani. Faham Boleh? Okey, kalau muslimun tadi apa terjemahan dia? Seorang, sebab dia lelaki, kita terjemahkan seorang lelaki. Apa maksud sebenar Muslim? Orang yang menyerah diri. Jadi orang lelaki yang menyerah diri. Dia macam itulah sepatutnya. Seorang lelaki yang menyerah diri. Ataupun dia memberi maksud umum. Sama ada lelaki ataupun dia kalau dia tak ada sebut perempuan, maknanya boleh termasuk seorang yang menyerah diri pun boleh. Ya? Lepas tu bila dia bertambah pula, di akhirnya tu ada alif nun berbaris kasrah. Ni maknanya dia dah jadi bunyi dia muslimani. Tambah terjemahan kita ialah dua orang lelaki yang menyerah diri. Ataupun biasa dia sama dengan perempuan, jadi kita biar je. Dua orang yang menyerah diri. Kita ambil yang umum. Boleh? Setakat ni boleh follow? Boleh Okey. Sekarang yang dekat kat kelas ni boleh kan? Mak Haji boleh? Okey. Kalau dia tadi 3, apa tanda dia yang membezakan daripada dua ni dua, ni muslimah ni, dia akan jadi muslimuna. Muslimuna. Waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi muslimuna. Terjemahan dia? Kita boleh 3 terjemahan ni. Sama ada kita kata sekalian yang menyerah diri. Okay, sekalian tu. Saya bubur dot ni maksud dia apa? Kata kosakatanya ataupun vocab dia. Ataupun kita boleh kata orang-orang yang menyerah diri. Atau kita boleh kata para Muslim. Para Muslim. Boleh jugalah. Tak nampak yang teacher tulis. Tak nampak? Okay, saya besarkan sikit. Boleh? Nampak dah? Okay. Okey. Jadi macam ni lah. Maknanya tanda dia bila kita nampak dia banyak macam ni, kita kena terjemah begini. Sekalian ke, orang-orang yang ke, ataupun para. Dot. Bunyi dia apa? Una. Muslimuna. Okey. Itu kalau dia berkedudukan marfu'. Kalau dia mansub, terjemahan masih sama. Cuma yang berbeza tu baris. Cerita dia kalau dah tahu baris tu, jangan panik. Terjemahan dia sama.
Okey, untuk lelaki. Musliman, seorang, sama juga, seorang lelaki yang menyerah diri. Kalau dia jadi marfu' untuk duaan, dia dah tak lagi muslimah ni, tetapi dia jadi muslimaini. Mansub jadi muslimaini. Bunyi dia tu. Sebab tu saya kata masa pelajaran ni kita bunyikan yang akhir tu dulu. Berbeza. Yang ni tadi musliman. Kalau dua, muslimaini. Jadi terjemahan, dua orang yang menyerah diri. Kalau dia dalam kedudukan, bukan kedudukan, dia jumlah dia banyak, dia akan jadi muslimina. Nampak tak? Tapi tu bukan dikira sebagai baris akhir. Ini memang bentuk dia ataupun formula dia. Jadi kita faham ni benda ni formula dia. Kalau tak ada tanda aini ke ani ke, makna dia satu. Kalau tak ada una ataupun ina ni, makna dia satu. Yang ada tanda ni yang menyebabkan dia tu, yang ni yang kita kena beri perhatian. Aini ke, ina ke, yang tu. Jadi benda tu akan jadi maksud dia, kalau ni dua, kalau ni jadi ramai, 3 dan lebih. Jamak atau nama dia dalam bahasa Arab disebut sebagai jamak. Kedua tadi musanna. Boleh faham ke? Bukan ketiga Mak Ji, menunjukkan 3 bilangan dia tu. Menunjukkan 3 plus, lebih daripada 3, dia akan jadi bunyi dia lain. Maksudnya contohnya, okey Mak Ji tengok sini. Kalau dia asal dia muslimun, bila kita nampak muslimah ni, maknanya 2 tu. 2. Kalau muslimuna, maksud dia 3 dan lebih. Maknanya ramailah ni. Lebihlah daripada 2. Itu bahasa Arab. Bahasa kita tak ada benda ni. Tapi kita macam kita akan gunakan nombor tu, betul tak? Contoh kita nak cakap 2 harakat. Ni selalu kita cakap kan? Kita selalu cakap macam tu. Ni baca je 2 harakat, 4 harakat. 2 harakat. Tapi Arab dia tak cakap macam ni. Dia tak ada 2 perkataan untuk tu. Dia 1 perkataan menunjukkan ada 2 dalam tu dah. Bilangan dia macam tu. Jadi Arab dia akan kata harakatain. Ataupun harakatin. Harakataini atau harakatani. Harakataini. Ini kalau marfu'. Kalau majrur haraka. Ini kalau mansub dan majrur. Kalau marfu' dia akan jadi harakatani. Harakatani. Macam itulah bahasa Arab. Bahasa kita kena letak 2 macam tu. Kita tak ada, kita equivalent 2 harakat. Jadi 2 kalimah. Manakala bahasa Arab ni 1 je kalimah tu. Tapi dah memberitahu kita dengar 2. Main cerita dia pasal 2 orang ni. 2 benda ni. Macam tu. Contoh kan macam kita dengar yatimun, 1 anak yatim. Bila kata yatimani, 2 anak yatim. Yatimaini, 2 anak yatim. Tapi kalau dia jadi yatim banyak-banyak pula anak yatim, yatama pula. Dia jadi lain. Itu masuk dalam bahagian jamak taksir. Okey, itu jamak taksir ni apa pula? Jamak taksir nanti kita cerita. Okey, jadi macam majrur pula dari segi baris, kalau dia mufrad ataupun tunggal, baris dia tukar je lah. Dia akan bertukar jadi muslimin. Sebab dia tu kita tak discuss kat sini. Yang penting kita tahu terjemahan dia apa. Kalau muslimin, sama juga seorang lelaki yang menyerah diri. Okay, kalau dia majrur, sama juga muslimaini. Dia share trait dia tu. Kalau 2 dan nak tunjukkan dia majrur, dia share dengan mansub. Aini. Tu ingat yang tu. Aini. Jadi 2 orang lelaki yang menyerah diri. Kalau dia banyak, 3 lebih, dia jadi bunyi dia muslimina. Sekalian muslim ataupun orang-orang lelaki yang menyerah diri. Dia punya tanda dia tu ialah
Mansub dia share. Marfu' dia, kalau marfu' ni dia lain. Marfu' je satu yang dia tak share. Una, ina. Okey, cuba tengok ni. Bunyi ni. Jadi banyaklah perkataan-perkataan yang macam ni kan. Contoh perkataan apa? Sabiruna. Terjemahan dia? Orang yang sabar. Ya, kita kena ambil yang ni. Orang-orang yang sabar. Kita tak boleh kata sabar je. Dan kalau kita kata sabar je tak tepat. Kita kena terjemah sekalian yang sabar ataupun orang-orang yang sabar. Yang sabar. Jadi apa lagi perkataan selalu kita jumpa? Muttaquna. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Kalau tukar muttaqina. Sama juga kan? Terjemahan dia sama. Tapi dia punya kedudukan tu dah jadi mansub ataupun majrur disebabkan dia dalam ayat tu. Benda tu. Mungkin kenapa dia jadi majrur? Mungkin sebab depan dia ada huruf jar. Itu je. Ada huruf jar. Minal muslimina. Kita selalu jumpa ayat tu kan? Inna Allaha ma'as sabirina. Macam itulah. Okay, dapat Dapat tak konsep tu? Tak ingat semua tak apa. Tapi dapat tak konsep tu? InsyaAllah. Okey. Muslimina sama Makcik kat sini. Ni sama dia punya terjemahan tu. Sekalian para orang-orang yang nak menunjuk ke ramai. Jadi saya tak naklah dengar. Macam kalau kita terjemah, kita bukan, jangan risau sangat vocab tu. Katakanlah saya tambah perkataannya ialah mursalina. Terjemahan dia apa? Yang saya pentingkan ialah, yang kita patut fikirkan ialah ni ramai ke, dua ke, berapa tu? Cuba saya sebut. Macam tak boleh kena tulis kan? Ya, kadang-kadang kita belum biasa lagi. Tulis dekat sini. Contoh perkataan selalu juga ni dengar. Mursaluna. Apa dia? Orang-orang yang Yang tu saya nak dengar. Kalau tak tahu apa benda yang tengah tu tak apa. Cuba tengok. Apa dia? Terjemahan dia ialah orang-orang yang. Orang-orang yang ataupun sekalian yang diutuskan. Macam itulah. Utuskan. Yang ini yang kita selalu menyebabkan kita jam. Tapi sebenarnya tak perlu jam. Ini banyak kita boleh tengok. Sebab apa kita tengok tengah-tengah dia ni. Sin. Para rasul boleh tak? Boleh juga. Maknanya kita, that's how kita buat. Perkataan ni banyak dalam bahasa kita. Contoh kalau saya kata al-kafirina. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ingkar. Tu kita dah tahu. Tapi kalau kita terjemah ingkar je tak tepat. Jadi kita kena terjemah Orang-orang yang ingkar. Kalau kita kata lagi perkataan syakirun. Ni betul ke? Boleh tak kita kata orang-orang yang bersyukur? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena terjemah Bersyukur. seorang yang bersyukur. Seorang yang bersyukur. Itu maksud saya. Dalam satu kalimah ni ada maklumat tu. Dia satu ke, dia dua ke? Kalau dia dua jadi macam mana? Syakirani. Kan? Bunyi tu ujung tu. Ataupun syakiraini. Dia bunyi macam tu. Kat mana nak tengok tu? Balik semula kepada jadual ni. Aini untuk duaan. Kalau banyak, una, ina. Okey. Yang di bawah ni pula macam mana? Ini untuk perkataan yang dia bukannya orang. Kadang-kadang dia bukan orang. Dia bukan macam inilah. Dia bukan golongan. Dia macam contoh perkataan ni, zaujun. Zaujun ni apa? Pernah dengar? Pasangan. Jadi berapa pasangan? Satu ke, dua ke, tiga? Kalau zaujun. Tengok dia dekat kolom mana? Satu. Tunggal. Jadi kita terjemah satu pasangan. terjemah seorang suami ke, sebab lelaki kan? Dia masih dalam ruang biru kan? Kita kata satu pasangan atau kita kata suamilah. Satu suami, seorang suami. Sesuai dengan bahasa kita. Kalau dua, dia akan jadi
dua suami atau dua pasangan. Zaujani. Bunyi dia dah jadi zaujani. Ini. Okey, jamak taksir. Dia punya jamak bila dia jadi 3 lebih, dia tak akan jadi formula ni. Dia tak akan jadi una-una ni. Dia tak ada formula yang tertentu. Jadi kita kena rujuk kamus. Tapi kamus kita ni Quran lah. Sebab apa? Dalam Quran tu perkataan yang jamak taksir ni yang itu je. Dia tak ada pula jadi lain-lain. Maknanya kita fokus yang dalam Quran. Jadi perkataan zaujun, jamak untuk zaujun dia akan jadi jamak taksir dan dia bunyi dia azwajun. Kita selalu jumpa perkataan ni. Jadi bila kata Azwajun. jamak saja terjemahan dia kita gandakan perkataan tu. Macam dalam hal ni kita gandakan sebagai pasangan-pasangan. Gandakanlah. Tapi jamak taksir ni akan menjadi dia terus jadi female, jadi perempuan. Jantina dia terus jadi perempuan. Kenapa? Sebab Arab cakap macam tu. Bahasa tu macam tu, undang-undang dia. Kita tak payah fikir jauh-jauh. Ada Arab kata dia perempuan lah. Bukan jantina kepada benda yang dicerita tu, tapi perkataan tu. Dia akan mengambil jantina perempuan walaupun asal dia tu tadi dia adalah lelaki. Dia adalah muzakkar. Ni dia punya penerangan. Jantina untuk jamak taksir, yakni jamak yang tiada formula tertentu ataupun memerlukan kamus, ialah perempuan. Walaupun bentuk tunggalnya ialah lelaki. Jadi ni kita kena familiar. Kita baca Quran, banyak perkataan tu kita dah jumpa. Okey, contoh perkataan yang selalu kita jumpa dalam Quran, tapi dia dalam bentuk jamak taksir. Perkataan qalbun. Okey, kalau ni qalbun. Jadi terjemahan dia qalbun Hati. satu hati ataupun bukan bersatu hati satu sekeping Satu hati, hati. seketul jantung ke. Tu satu hati tu. Maksud dia bilangan tu. Kita cerita dia tentang bilangan. Bukan sifat bersatu hati. Tapi Muslim. satu. Kemudian kalau dua dia akan jadi qalbani. Tambah tu. Alif nun tu. Alif nun baris kasrah. Qalbani ataupun qalbaini. Qalbaini boleh tak? Boleh juga. Boleh. Qalbaini. Okey, tu kalau dua. Bila dia jadi jamak taksir, yang ini selalu jumpa dalam Quran. Qulubun, quluban, qulubun. Macam tadi ayat yang kita baca surah 8 ayat 2 tadi. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi qulubun. Dia tak ada formula Mak Ji. Tak ada formula. Tapi kita tahulah. Kalau macam ni maknanya banyak ni. Sebab kalau satu dia qalbun. Dia tak ada formula. Memang susah sikit. Cuma dalam Quran tu kita dah senang tu. Sebab Quran tu jamak taksir dalam Quran itu je. Yang itu dia tak berubah kan. Jadi kita kena selalu. Kita jumpa, kita dah kenal. Kita boleh terjemah. Kita dah kenal, kita terjemah, kita gandakan. Jadi gandaannya ialah hati-hati. Contoh. Asal dia tadi, qalbun ni lelaki. Tapi bila dia jadi jamak taksir, dia jadi perempuan. Okey. Khalas. Boleh? Boleh pergi yang perempuan pula. Yang perempuan ni pula, sama je dari segi bilangan ke apa tu, perubahan dia tu ada persamaan, ada juga perbezaan sikit ya. Tapi biasanya perkataan yang mufrad ni ada tambah ta marbutah. Kalau tadi muslimun seorang lelaki muslim. Jadi kat sini muslimatun. Terjemahan dia seorang Perempuan. wanita Muslim. ataupun seorang wanita yang menyerah diri. Bolehlah. Seorang wanita menyerah diri. Jadi kalau dua muslimatani. Ta tu terbuka. Ta tu dibuka sambung dengan alif. Muslimatani. Jadi terjemahan dia dua
orang wanita yang yang menyerah diri. diri. Kalau kita nak terjemahan yang macam itulah yang betul-betul aslinya. Dua orang wanita yang menyerah diri. Muslimatun. Dia punya ada alif ta. Tambahan dia ada alif ta. Yang senang ni kan, yang duaan ni lelaki ke perempuan dia sama je. Dia punya penambahan tu. Ani, aini, aini. Tu. Ani kalau marfu. Aini tambah aini kalau mansub dan majrur. Okay, boleh follow ke saya cerita ni? Rasanya boleh kot. Senyap aja ke? Senyap tu tanda dah Pandai. hilang. Dia dah pandai. Dah pandai. Kalau tanda dah pandai, Masya Allah. Silence is golden, kata Kak Nisa. Thank you. Okay. Diam tu tengah memikir. Ya? Diam tu tengah memikir. Baik. Okay. Alhamdulillah. Bila dia jadi, okay, kita sambung ya. Bila ada penambahan daripada asalnya muslimatun, kemudian ada penambahan atun, panjang sikit. Muslimatun. Atun. Maknanya dia adalah jamak muannas salim, jamak. Jadi terjemahan dia macam mana? Kita gandakan. Maknanya kita gandakan apa? Yang subjek dia tu. Okay. Kalau kat sini wanita-wanita, maka kita gandakan wanita yang menyerah diri. Kalau dia wanita, kalau bukan wanita nak buat apa? Jadi kita gandakan je lah, kita buat tambah beberapa ke satu, kita boleh gandakan perkataan itu. Cara dia. Satu lagi kita tambah beberapa. Dia biasanya kalau yang alif ta ni dia menunjukkan jumlah dia tu tak lebih dari 10. Atau 10 ke bawah. Macam itulah, lebih kurang. Atau beberapa, maknanya boleh kira lagi. Bawah 100 ke gitulah. Saya tak ingat exactly. Tapi kalau jamak taksir ni maknanya more, lebih banyak, makin banyak, lebih daripada 100 macam tu. Okey. Tapi janganlah kita fikir sangat benda tu. Benda tu bila kita belajar nanti balaghah ke ayat tu, barulah kita boleh pergi ke situ. Ini nak ceritakan macam the nature of bahasa Arab. Dia cara dia tu. Dia tak macam bahasa kita kalau nak cakap ada nombor tu kan. Dia itulah special dia. Kita ni belajar terima je lah dulu kan. Kalau dia mansub, bunyi dia muslimatan. Tadi kalau mansub untuk duaan, muslimataini. Mata ini. Jadi terjemahan dia sama. Terjemahan tetap sama. Kalau dia 13 untuk mansub, muslimatin. Muslimatin. Jadi wanita-wanita menyerah diri. Dia bukan, kenapa bukan muslimatan? Dah Arab cakap macam tu, kita tak boleh pula tukar dia. Dia mansub tapi dengan kasrah. Dia walaupun mansub, tanda dia sama dengan kasrah. Okey, kalau majrur, muslimatin, seorang wanita yang menyerah diri. Kalau majrur duaan, muslimataini. Kalau dia majrur, bukan majrur, majrur dalam keadaan dia banyak ni, ada alif ta di akhir kalimah, muslimatin. Macam tu. Jadi siapa yang mengajar guru Iqra, kan ada kadang-kadang dia ajarkan mat ni kan, dah boleh juga tu bagi tahu student maksud dia. Ni menunjukkan ramai ni siapa yang tengah ajar Iqra ke, ajar kaedah-kaedah mengaji kan, ada dah perkataan. Dia kata baca panjang je, tapi kita ada add on value lah Makji, kita ada tambah nilai. Sekurang-kurangnya budak yang kita dah, kalau kita dah belajar, kita sebagai guru, ni ramai yang guru-guru mengaji Quran kan. Maknanya sebagai guru kita tahu, ni maknanya ramai. Jadi kita ni tidaklah kita ajar sekadar anak murid tu boleh sebut huruf. Tapi kita boleh bagi dia sedikit. Walaupun kita belum tahu semua, tapi benda tu dah ada, kita dah create apa tu, kita dah adakan dalam otak kita ni ada awareness. Apa cakap Melayu? Ada kesedaran yang ini ada makna ni. Apa makna dia? Makna dia ni ramai macam tu. Tu je lah kita boleh cerita dah. Makna dia ramai macam mana? Oh macam mana? Mesti anak murid ni selalu budak-budak dia lagi suka. Ni maksud dia apa
Apa? Kalau pengalaman saya tu macam itulah. Anak-anak ni suka tanya. Jadi kadang-kadang selalu kena marah kalau cikgu tak tahu. Kan? Jadi kita jadi cikgu yang lebih tahu sikit. Kita boleh cerita. Bila diperlukan, kita boleh cerita. Baik. Kalau perkataan yang tadi ni zaujun, sekarang dia jadi zaujatun. Maknanya ada tambah ta marbutah. Dia tak semestinya tapi biasanya ta marbutah tu menunjukkan perempuan. Jadi kalau perempuan, pasangan perempuan, seorang pasangan perempuan ataupun satu pasangan perempuan namanya isteri pun boleh. Seorang pasangan perempuan boleh ataupun seorang isteri. Tak bolehlah yang ni cakap suami. Memang tak boleh sebab ada ta marbutah. Okey, kalau dia jadi duaan, zaujatani. Maknanya dua isteri. Tapi Arab ni tulis satu kalimah je. Ada maksud dia banyak. Maklumat dia ada lebih daripada satu. Azwajun. Jadi isteri. Ataupun macam tadi, balik semula kepada yang atas tu, pasangan. Itulah dia dalam, maknanya this one kalau saya dulu belajar berbulan-bulan untuk dapat ni, hari ni dalam masa less than half an hour. Maknanya this is the concept. Ini adalah konsep dia, ya. Konsep dia. Jadi page ni akan jadi your go to page. Ini akan jadi muka surat yang kita selalu rujuk. Kalau kita nak tengok, ini yang asas sekali. Bukan semua ada kat sini, tapi ini yang asas. Jadi kalau kita nampak, kita baca, kadang kita baca suratul kahfi, kita dah nampak lah tu yaumain ke. Tu dua apa tu? Macam tu. Baik, untuk kita test betul ke tidak, mari kita cuba buat latihan 10 bersama-sama. Apa yang kita perlu buat ialah tentukan, macam contoh ni, kita tentukan sama ada bentuk. Apa bentuk isim ni? Kita sebut dulu. Al-fasiqina. Jadi bentuk dia am ke khas? Al-fasiqina. Sebab ada alif lam. Betul. Dia khas sebab ada alif lam. Jantina dia? Lelaki. Sebab ada bunyi ina. Okay. Bilangannya banyak. Kalau ina tu banyak. Kalau tanda ada ya, nun berbaris fathah di akhir kalimah ni, maknanya dia menunjukkan ramai. Dari 3. Baik. Kalau i'rab dia, kita tengok pada ina ni juga. Tengok kalau ada ya tu, maknanya i'rab dia dalam hal ni ialah majrur. Lepas tu mansub pun boleh, mansub dan majrur, kan? Tengok balik semula. Jadi dekat sini terjemahan dia apa? Kita dah tahu dia banyak, dia khas, dia lelaki. Dan yang mansub majrur tu dah tak penting sangat. Cuma nak terjemah, kita terjemah. Kalau Orang-orang yang fasik. kita terjemah ini dulu. Ini yang saya nak dengar, orang-orang yang fasik. kita tak tahu yang ni tak apa, biar je dulu. Ataupun kita ambil je yang tengah ni. Fasik. Orang-orang yang fasik. Gitu. Kukira apa? Ada ni orang-orang yang fasik. Dan jadi orang yang fasik tu penerangan dia dalam Quran, ayat yang lain. Buat masa ni kita cuma tahulah, ni terjemahan dia apa? Orang-orang yang fasik. Untuk satu kalimah tu je. Baik, kita cuba sama-sama. Martani. Bentuk dia? Sebab dia apa? Kenapa kita kata dia am? Kasrah. Sebab tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Yang duaan dengan jamak tu, dengan jamak ni, kalau dia punya duaan tu kan dia dengan huruf kan. Dia kita tengok dia alif, dia makrifah atau nakirah, tengok tak ada alif lam ataupun ada. Dia kalau dia yang tanwin tu pun begitu jugalah kalau tanwin. Baik, marrotani am. Jantina? Lelaki. Pisahkan alif nun. Tinggal apa? Marwah. Kita akan tinggal dengan marrah. Tamarbutah. Jadi kalau tamarbutah berarti perempuan.
Tapi bilangan, bilangan dah tahu dah. Dua. Jadi marfu' ke mansub ke majrur? Kalau ni yang mula-mula kita belajar. Marfu'. Marfu. Marfu'. Dia marfu' dengan alif. Dia marfu' dengan alif. Ni memang faham, tak faham sikit ni. Sebab ini masuk order 2. Tak apa. Kalau tak faham dulu, biarkan. Tapi terjemahan dia apa? Objektif kita boleh kenal terjemah. Sekarang kita dah kenal dia ada 2. Jadi 2. Dua orang. Ni bukan 2 orang. Tapi maksud 2 kali. Dua ni. 2 kali. Boleh. Jadi kalau nak suruh pelajar kita ulang 2 kali. Bahasa Arab dia kata Marwatan. 2 kali. Ulang 2 kali. Ulang 2 kali. Kalau sekali, ulang sekali lagi. Kalau 3 kali, marrat. Dia jadi marrat. 10 kali. Kalau kita pernah baca tak? Kalau baca Hisnul Muslim ke, baca azkar pagi-pagi tu ke, doa pagi, kadang dia tulis kadang-kadang dia kata 10 kali. Dia kata asyar marrat. Itu kalau banyak. Tapi kalau marratan, 2 kali. Arab ni macam tu. Dia tak kata, dia dalam satu perkataan tu dah cukup dah beritahu kita. Okey, 2 kali. Maksud marrah tu maksud dia 2 kali. Kali. Marwat kali. Okey, al-mu'minuna. Bentuk sebab ada alif lam kan? Jantina una. Jantina Lelaki. lelaki. Bilangan Banyak. 13. I'rab kalau ingat tu. Marfu. Marfu. Betul. Jadi terjemahan dia dah tahu tiga. Orang beriman. Kalau kita kata orang yang beriman, Orang-orang kurang tepat. Jadi Orang-orang yang orang Lelaki. yang beriman. Okey. Kena letak gandaan tu. Okey. Al-malaikati. Bentuk Khas. khas. Alif lam. Jantina perempuan. Sebab ada tamar buta. Boleh fikir macam tu. Boleh. Bilangan Perempuan. 3. Banyak. 13. Betul. I'rab Majrur. 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 Jadi Jadi terjemahan dia kalau nampak 3 maksudnya mesti digandakan, letak sekalian. orang-orang kalian malaikat. Malaikat bukan orang-orang. Malaikat. Kalian malaikat. Para malaikat. Malaikat boleh. Ataupun kita kata para malaikat pun boleh. Macam itulah. Para malaikat. Kenapa dia perempuan? Ada orang tanya, malaikat kan tak ada jantina. Malaikat kan tak ada laki atau perempuan. Kita janganlah fikir macam tu. Ini kita belajar nahu, bahasa Arab. Jadi bahasa tu kata dia tu perempuan, kita ambil. Sebab dia jamak taksir ni. Dia perempuan kerana jamak taksir. Bukan kerana jantina benda yang kita cakap. Ya? Teacher, Ya. jadi sebab tu ke kerana walaupun jumlah dia 3 ke atas, dia bukan malakatin. Sebab dia jamak. Tak boleh. Sebab asal dia bukannya malakatun. Dia malaku. Malakun. Satu dia malakun. Perkataan tu memang jantina dia lelaki lah. Bila dia 2, malakani. Tapi bila dia jadi jamak taksir, malaikah. Dia jadi macam tu. Bukan kita yang buat, tapi Arab yang dalam Quran dah memang macam tu. Dan kita pun dah adopt dah perkataan tu dalam bahasa kita. Cuma dalam bahasa kita nak tunjukkan banyak tu kita gandakan ataupun kita tambah perkataan para. Macam tu je. Ya? Ingat objektif kita kenal terjemah. Kenal terjemah. Oh kita kenal. Oh ni banyak ni. Terjemah dia double. Apa dia Datin Sri? Malaikat tak perempuan. Tak semestinya. Dia jamak taksir tu yang menunjukkan dia tu perempuan. Tapi bukan jantina kepada malaikat. Malaikat tak ada jantina. Jangan kita terpengaruh dengan macam Bible tu apa, dia ada cerita macam tu. Kan? In fact, musyrik Mekah dulu pun memang kata
Macam tu. Dia kata the angels anak-anak perempuan Allah. Dia kata malaikat tu anak perempuan Allah. Itu orang musyrik kata macam tu ya. Ta marbutah. Linguistically, dia female kerana dia sebab dia jamak taksir. Kalau single dia jadi male. Linguistically speaking, betul. Baik, haulaini. Bentuk Am. Hau. jantina Marf. lelaki. 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 Tambahan dia tu aini tu. Jadi bilangan dua orang. i'rab aini Majrur. majrur dan juga mansub. Dia kongsi. Jadi dua apa ni? Tak tahu dua apa? Kita letak je dulu dua. Dua haul. Betul. Dua haul. Betul lah dua haul. Dua haul tu apa dia? Jarak. Kita Jarak. 2 tahun ke, 2 kitaran ke, 2 cycle ke, 2 pusingan ke. Betul ke? Kambing 2 tahun. Kambing. Zakat, nak zakat kena cukup haul. Nanti orang kata haul tu kiraan ataupun kitaran. Zulumatun. Bentuk? Am ke khas? Am. Jantina? Tun. Perempuan. Bilangan? Atun. Ada alif ta. 3+. Betul, Mak Haji. Kedudukan i'rab dia marfu' ke mansub ke majrur? Marfu'. Marfu'. Sebab nampak tak? Tengok skrin ke tengok buku? Tengok buku kan? Kalau tengok skrin nampak dekat skrin saya ni ada tu. Kalau marfu' dia dhammah. Bunyi tu marfu'. Jadi dia biasanya marfu' tu dhammah. Bolehlah gunakan tu. Okey, apa macam ni kita nak terjemah ni? Kegelapan. Kegelapan. Double kan dia. Beberapa kegelapan. Walaupun dalam bahasa kita, bahasa Inggeris ke apa, kegelapan tu bukan kata nama yang boleh dikira. Kita kegelapan, gelap-gelap lah, apa pula kegelapan. Tapi kalau Quran kata kegelapan tu macam tu, kita terjemah je lah. Alif ta. Dia banyak tu alif ta, betul. Betul, Datin Sri. Okey, ad-dalalata. Khas. Alif Alif lam. lam. Jantina sebab ada alif lam. Jantina Lelaki. Perempuan. Perempuan ada ta marbutah. perempuan. Bilangan 1. 1. I'rab mansub. Jadi terjemahan dia kesesatan. Yang itu kita boleh ambil yang ni. Dolin dekat nama tu sama. Word sama. Kesesatan itu. Alif lam. Alif dia ni bukan sebelum ta. Dia ada huruf lain kan. Jadi dia tak dikira lah. Dia bukan ni. Okay. Puan sikit. Kalau dolalatan ke dolalatin, dolalatun, tu bunyi bentuk dia am. Sekarang dia ada alif lam kat depan. Jadi dia makrifah. Al-khasiruna. Bentuk? Khas. Alif lam. Una. Lelaki. Bilangan? 13. Kedudukan i'rab dia marfu. Marfu. Al-khasiruna, terjemahan dia? Tak tahu perkataan yang dia je dulu, letak yang ni je dulu. Orang-orang yang rugi. Ni yang vocab ni yang selalu risau tu. Tapi sebenarnya
kita belajar ni, kalau belajar nahu, benda ni. Bukan yang rugi tu, rugi ke apa tu tak kisah. Tapi belajar nahu, benda ni, terjemahan ni. Kita belajar terjemahan. Yang ini yang saya nak dengar tu. Yang ini tak apa kalau tak tahu. Selalu orang rugi, rasa benda ni yang dia kena tahu. Dia mesti tahu yang ni. Memanglah, tapi mula-mula dia benda tu akan bertambah sendiri. Sebanyak perkataan yang kita dah tahu pun. Ya? Okey, saya pergi kepada skrin saya. Saya tak pergi kepada buku. Kalau ikut buku ni, saya tengok di skrin. Jannatin. Bentuk am. Tanwin. Jannah, Perempuan. 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 Sebab apa perempuan? Tin. Alif. Ada Ta. alif dan ta. Jadi perempuan. Alif ta. Bilangan Satu. banyak. Banyak. Tak, 3 alif plus. ta tu, ada alif ta maknanya banyak. Oh, Kedudukan i'rab dia Majrur. majrur dan Majrur. juga mansub. Dia Mansub. kongsi. Jadi kalau banyak terjemahan dia apa? Tak tahu apa benda. Tapi kita tulis beberapa boleh tak? Boleh. Kita tulis Syurga. 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 Yes. Surga atau kebun. Ataupun Syurga. syurga. Boleh. Ataupun kebun-kebun. Boleh. Kebun. Kalau kita tak tahu benda tu apa kan, kita letak je dulu yang dia punya konsep dia tu beberapa. Okay, kalau nampak ada alif ta ni maknanya banyak ni. Baik, al-unsayaini. Kat sini ada tulis muannas hakiki. Maksud muannas ni perempuan. Kalau perempuan hakiki ni memang jantina dia Perempuan. Perempuan. bentuk dia. Bentuk dia khas. Alif lam. Betul. Perempuan. Bilangan Bilangan aini. Dua. Dua. I'rab dia dia mansub majrur. bukan ani. Bukan ani, aini. Mansub, betul. Ataupun majrur. Dua-dua boleh. Jadi terjemahan dia, okey saya dah tahu ni. Dua apa ni? Letak dulu dua tu. Dua orang anak perempuan. Orang anak perempuan. Alimun. Bentuk Bentuk am. jantina Lelaki. lelaki. Bilangan Satu. Satu. i'rab Marfu. Marfu. Okey, terjemahan dia kalau belum tahu hari ni dah tahu. Pedih. Pedih. Pedih ataupun pedih je dulu. Azabun alim. Azabun alim. Azab yang pedih. Am. Sebenarnya dia tanwin ni kan makcik kan? Dia kan tanwin alimun ni. Tapi sebab dia tukar tanwin lagi satu tu sebab ni kan alimum bima. Ada tambah ba lepas tu dia jadi huruf iklab. Hukum iklab kan? Tu tapi nahwu tu kena mengena juga dengan tajwid bahasa Quran kan? Jadi kalau kita ni selama ni kalau belajar tajwid sekadar nak bunyi huruf tapi tak tahu kenapa dia kena macam tu, kena bunyi tu. Sekarang kita tahulah. Dulu kita sibuk dia tak boleh salah baris, salah huruf. Sekarang baru kita nampak. Oh, kalau saya salah baris panjang tu dah maksud dia bukan dua. Contohnya. Kalau salah baris tu dah tak ada ertinya. Macam itulah, mengubah makna. Kat situlah masalah dia tu. Kan? Macam kalau kita kata jannatin dengan kalau orang berhenti jannah. Ni jannat. Kan beza. Tu baru baru seronok ni belajar tajwid lepas ni tentu baru beza. Betul tak? Betul. Kalau dulu belajar tajwid macam dah bosan juga, aku dah tahu dah ni semua. Sekarang kita belajar lagi tajwid tu tapi dengan makna. Ni sebab dia lagi best. Lepas tu faham pula. Jadi lepas tu, kalau diperkukuhkan dengan tajwid pun, nanti kita akan tune in kepada mendengar. Kita dengar dan faham. Sebab tajwid tu kita dah nampak dah ni. Bila kata alimun, kita dah tahu.
Dia sebenarnya Alim tanwin. bizatis sudur. Itu alim, yang itu alim. Itu bukan alim. Tu salah Nampak huruf tu. betul. Salah Seorang huruf berilmu beza lah. makna. Itu terjemahan Okey. dah jadi salah. Ya. Alim. Alim. Oh, ya. Alim tu yang tahu kan. Jadi Ya. dia mengetahui dengan Alim apa dengan yang di dalam dada-dada. Yang ini pedih. Pedih. Azab. Pedih dalam dada. Azabun Yang datang alim. macam-macam. Apa dia? Azabun alim. Yes, yang ni azabun alimun bima kanu yakdzibun. Boleh nampak. Alim, azab dengan apa yang bunyi itu kita walaupun ada bunyi itu mumbi. Tapi dah tahu dah. Sebenarnya akhir dia tu alimun asal dia. Maradan bentuk dan Tina Lelaki. bilangan Satu. 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 bilangan satu i'rab Mansub. mansub. Jadi terjemahan dia suatu Penyakit. Suatu penyakit. Tak boleh terjemah orang sakit. Tak kena. Satu penyakit. Satu tu yang dekat mananya? Satu dia memang tak ada. Dia tak ada tanda dua, tak ada tanda yang lain-lain tu. Maknanya dia biasanya satu. Tak ada tanwin. Tak semestinya tanwin sebab kadang-kadang dia boleh juga. Dia suatu ke? Maksud suatu ke? Suatu Apa yang suatu tu dia punya bilangan. Ke satu? Bilangan. Sebab dia ni nakirah. Kalau dia ada alif lam, al-maradah contohnya. Dia akan jadi al-maradah, penyakit itu. Sorry saya tak dengar sangat soalan tu. Thank you Cik Kap bagi tahu saya. Pertanyaan tu tentang suatu tu. Mana dapat suatu? Sebab dia nakirah. Dia tak ada alif lam. Jadi kalau bahasa Inggeris tu. Baik, kita sebenarnya dah pukul 12. Jadi bagi siapa yang saya kira nak habiskan, yang lain mungkin kalau tak dapat teruskan, boleh cuba buat sendiri. Nanti boleh macam Cik Zailan ke kalau kena pergi, nanti besok boleh semak atau dengan Cik Kap pun boleh. Ya. Tapi siapa yang nak stay, ada nak stay atau semua nak? Ada. Stay. Kalau stay kita habiskan latihan ni dan pelajaran baru kita buat esok ya. Okey. Baik, kita teruskan dengan perkataan as-salihatu. Pas. Alif lam. Dan Tina? Perempuan. Bilangan 3+. 3+. I'rab? Marfu. Ya. Terjemahan dia? Kebaikan. Yang ni bukan orang. Wanita. Apa dia? Tak dengar. Wanita yang solehah. Yang soleh. Tengok konteks. Tapi umumnya selalunya perkataan ni dia datang dengan amanu salihat, betul tak? Wa amin wa amilus salihat. Jadi perkataan yang selalunya ialah kebaikan-kebaikan. Okey. Kalau perempuan yang baik biasa ada mim. Mim Okey. kat depannya ada mim. Muslih. Kalau salihina orang-orang yang baik kan, tapi kalau ada mim tu al-musalihin. orang macam itulah. Tak apa, yang kita ambil dulu terjemahan dia salihat. Jadi kita tengok konteks. Al-muflihuna. Pas. Bentuk khas. Alif lam. Dan Tina? Lelaki. Lelaki. Bilangan? 3+. Banyak. Slow je Mak Ji jawab. 3+. I'rab? Mansub. Dia Marfu. Marfu. Jadi terjemahan dia? Saya tak tahu dah falah tu apa. Tapi saya tahu orang-orang yang beroleh kejayaan tu teacher supply. Kalau tak tahu, macam tu lah.
Jangan risaukan yang ni. Hmm. Falah tu. Apa tu? Oh, yelah. Baru teringat kan. Hayya alal falah. Dia punya keyword dia kejayaan. Memang. Tapi kita tak boleh je cakap tiba-tiba kejayaan. Bukan itu yang kita nak bila kita nampak tanda-tanda ni. Dia merujuk kepada the description of orang. Menamakan golongan. Orang-orang yang beroleh kejayaan. Musyrikatin. Am. Dan Tina? Perempuan. Perempuan. Bilangan? Satu. 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 I'rab? Marfu. I'rab majrur. Id majrur. Musyrikatin. Jadi kalau seorang, lepas tu perempuan, kita nampak dah ni. Perempuan. Seorang, tahu dia Perempuan. seorang perempuan, cakap je seorang wanita. Dah. Wanita. Pada dia orang tahu pula. Macam perkataan ni kita biasa dengar lah. Shin, Ra, Kaf. Apa dia? Tak ambil je musyrik pun boleh. Seorang wanita musyrik. Ataupun seorang wanita yang mensyirikkan pun boleh juga. Seorang wanita yang mensyirikkan. Musyrikatin. Musyrikah pula. Musyrikatin. Apalah teacher. Samaratin. Sasul. Jantina? Perempuan. Perempuan. Bilangan? Satu. Satu. I'rab? Majrur. Perempuan. Jadi Perempuan. nama dia sejenis buah. Ni barulah kita belajar vocab satu hari ni. Sejenis buah. Kalau dua jenis buah. Atani. Samaratani. Samarotani. Ataupun samarataini. Kedik dah hari ni. Masya Allah. Kalau sama rotin, Ustazah. Apa dia? Kalau sama rotin. Samarotin. Yang contoh. Sama rotin. Itu yang banyak lah. Oh, ya. Samarotim mirrizqal lakum. Kan? Ada alif ta. Samarotun ke, samarotin ke, samarotin. Dua tu. Maksudnya buah-buahan. Barulah kita kata buah-buahan. Kalau samarot, buah-buahan. Ikutlah dalam bahasa kita. Kalau dia nak menunjukkan banyak tu dalam bahasa kita apa? Kalau gunung ganang kan? Kalau gunung. Jibal. Macam itulah. Samawat. Macam tu. Kalau samawat, as-samawat. Jadi kita terjemah apa? Kita tak terjemah langit-langit kan? Samawat. Langit. Kita tak terjemah langit-langit kan? Kita terjemah petala langit. Nak menunjukkan dia tu ada kalau tujuh lah Allah kata. Sikit lah. Jumlah dia tu bukan sikit. Macam tu. Okey, imra'atani. Bentuknya? Bentuk dia Ada alif lam tak? Tak ada. Ada. Jadi Jantina? Perempuan. Perempuan ada ta tu. Perempuan. Maknanya kalau kita pisahkan dia daripada alif nun ani tu, dia balik asal. Asal dia imra'ah. 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 Jadi terjemahan bilangan Bilangan dua sebab ada ani. I'rab terulah. I'rab dia marfu. Marfu. Salah Bilangan dua. Sebab dalam kepala imra'ah tu. Okey, imra'atan ni dua sebab ada ani. I'rab dia marfu. Dia pelik sikit lah, dia marfu dengan alif. Tapi kita bukan buat apa. Kalau kita kata pelik maknanya dah bahasa Arab tu Allah yang buat gitu kan. Terjemahan dia apa? Dua perempuan. Dua orang perempuan. Wanita. Wanita boleh, perempuan boleh. Isteri pun boleh. Tengok konteks. Macam kalau kata imra'atan.
Perempuan. Imra'ah tu memang maksud dia perempuan. Imra'ata Nuh kata dia. Maknanya isteri perempuan bagi Nuh. Kadang-kadang kita sebut imra'ah tu dia tak bermaksud pasangan. Dia macam ada maksud yang connotation dia tu Ya. um, macam isteri. Macam tu. Wanita Isteri. macam orang rumah gitu. Oh. Al-muhsanati. Khas. Khas. Alif lam. Perempuan. Kalau jantina betul perempuan. Bilangan Bilangan 3 plus. 3 plus. I'rab Majrur. majrur dan juga mansub. Ingat dia biasanya yang dengan macam ni dia akan dia kongsi dia punya terjemahan dia punya tu. Al-muhsanat ni apa dia? Wanita yang muhsanat. Tak tahu? Kalau tak tahu macam itulah. Tak apa, tahu wanita tu. Wanita yang menjaga kehormatan. Yang menjaga kehormatan. Yang baik. Jangan tengok dalam bahasa kita berapa tu? 1, 2, 3, 4. Satu kalimah isim tapi dia ada Al-Muhsanat. maklumat ni semua. Ting, ting, ting. 4 maklumat. Bahasa kita, alamak. Apalah, alhamdulillah hari ni kita tahu. Syahraini bentuk Bentuk jantina. Perempuan. Mana tanda perempuan dia? Ni, Raini. Aini. Tak ada ta marbuta. Bukan. Ada. Dia tak ada tamar buta. Lelaki. Lelaki. Oh ya. Bilangan dia tu aini tu dua-dua boleh tau. Maknanya dia untuk lelaki pun sama, perempuan pun sama untuk dua ain. Jadi dia rujukan 2. Marfu' ke mansub ke majrur? Mansub dan majrur. Majrur. Jadi dua apa ni? Syahrul Majrur. Ramadan. Syahrul. Syahrul. Syahrul apa Syahrul? Selalu kita dengar Syahrul Ramadan. Kita ada orang Bulan. yang Bulan. 2 bulan. Kalau kita nak niat puasa kita tahu bulan Ramadan. Tentu. Tapi kalau lain kita tak perasan dah. Syahrul kan? Dia Syahrul Ramadan allazi, bulan Ramadan itu. Ini 2 bulan lah, bukan bulan Ramadan. Tapi bulan. Saya nak jumpa awak dalam masa 2 bulan. Fi syahrain. Oh, diyakin. Macam tu. Sadiqina. Jangan Lelaki. lelaki. Bilangan Ina 12. 3 plus lah. Kalau yang duaan, nun tu baris kasrah. Kalau 2, nun baris kasrah, yang huruf yang akhir Baris atas. baris atas. Oh, dia poin ni. Jadi aini. Kalau ina, maknanya dia 13. Jadi sadiqina apa dia? Kedudukan dia, i'rab dia? Mansub Mansub dan ataupun majrur. majrur. Terjemahan dia? Orang-orang yang benar. Orang yang Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak boleh pula kita terjemah orang yang benar-benar. Salah. Dia yang banyak tu orang tu. Betul. Orang-orang yang benar. Okey, ada soalan? Faham. Hari ni lebih sikit masa 12 suku. Saya minta maaf. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ni masih Baik, siapa tu? Siapa yang bertanya tu? Puan Fatimah. Puan Fatimah. Ya. Ya. Soalannya Saya ni masih tak boleh ingat lagi apa tu marfu yang 3 tu lah. tak apa. Tak apa. Kalau perkataan tu saya boleh ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak apa. Jangan risau kalau tak faham lagi marfu' mansub tu. Puan Fatimah masuk daripada awal ke? Hari yang kedua kot saya masuk. Ya betul. Jadi hari yang kedua tu masih lagi. Okey, saya recap sikit. Hari yang kedua tu saya ceritakan marfu' apa benda tu kan?
Okey, Ya, saya ya. ulang sikit dekat sini je. Kalau ada masa siapa yang perlu dah keluar tak apa ya. I'rab tu ialah yang kita kata perubahan baris akhir pada kalimah isim atau fi'il. Ni nombor 4 ni kita belajar tu. Okey, itu i'rab. Ini Ya. i'rab, perubahan baris tu. Jadi macam tadi tu kita belajar perubahan ni ada cara dua. Ada cara yang dengan kita nampak baris tu. Maknanya kalau baris ni harakat. Perubahan tu harakat. Iaitu sama ada dia fathah ke ataupun dia bertukar jadi baris kasrah ke kan? Ya, ya. Maknanya dia kasrah. Kemudian ataupun dia baris dhammah ataupun dia baris sukun. Itu yang maksud dia baris tu berubah. Jadi macam tadi yang kita belajar contoh kulub kan? Kulub ni, perkataan kulub. Dia tahu perkataan ni kan? Ya. Kadang-kadang dia kulubun. Kadang-kadang dia boleh jadi juga kita jumpa dalam Quran kuluban. Kadang-kadang kita jumpa juga kulubin. Betul tak? Betul. Okey. Jadi kalau kita jumpa ini yang dikatakan ini kedudukan dia marfu'. Kalau macam ni mansub, kalau ni majrur. Itu yang maksud dia macam itulah. Kenapa dia marfu', kenapa dia mansub, kenapa dia majrur, ini kita belajar dengan lebih lanjut lagi dalam modul 2. Tetapi secara umumnya maksud dia tu kenapa dia berubah ni? Kenapa jadi kulubun, kuluban, kulubin ni? Sebab fungsi dia dalam ayat. Jadi dalam modul 1 ni kalau kita tak faham lagi memang natural, it's okay. Lagi kalau kita tak pernah belajar kan. Sebab apa? Fungsi, kita hanya belajar melihat kalimah dan kita terjemah kalimah tu. Kita nampak kalimah, kita boleh terjemah. Jadi yang ni kulubun ni kita boleh terjemah. Ini hati-hati. Ini pun hati-hati. Ini pun hati-hati. Tapi fungsi dia, kenapa? Belum lagi dalam modul 1 ni tak apa. Cuma kita kenal je. Oh ni marfu', ini mansub, ini majrur. Macam tu. Tapi dalam pada masa yang sama, kita dah belajar kata tugas. Yang maknanya sebab tu tadi. Bila ada harfu jar, maksudnya mesti dia ni jadi majrur. Tapi dia tidak mencacatkan maksud. Pada perkataan tu sendiri tak ada beza. Tapi dalam ayat adalah perbezaan sedikit. Tu je. Manakala kalau perubahan baris akhir dengan huruf tu tadi yang kita belajar. Huruf tu tadilah kalau duaan dia marfu' dengan alif. Okey, contoh kalau marfu' kulub ni kan dia akan jadi ni jamak taksir untuk duaan. Jadi qalbani. Qalbani. Kalau dia mansub qalbain. Baik ni. Contoh. Jadi lebih lanjut kita akan belajar modul 2 dan kita dah belajar pun modul 2 dah cover ni Lepas tu ni kalau dia duaan untuk duaan untuk majrur dia akan jadi qalbaini juga. Tu je. Itu je yang kita macam kita nampak macam kita macam keliru tu tapi sebenarnya benda yang ini jugalah. Tapi yang penting modul 1 objektif kita kenal, kita boleh terjemah. Peranannya ataupun yang dikatakan fungsi dalam ayat tu kita belajar dengan lebih mendalam sikit dalam modul 2. Ni yang sebut ni tanda. Kalau marfu' tu tanda utama dia ialah dhammah. Ataupun penggantinya. Marfu' ni boleh terjadi pada isim dan juga fi'il mudhari'. Mansub pun gitu juga, isim dan fi'il mudhari'. Tapi yang tanda majrur tu untuk isim sahaja. Majzum pula tanda sukun untuk fi'il mudhari' saja. Macam itulah. Dia bayangkan kita belajar. Okey, betul ke? Faham ke? InsyaAllah. Tua-tua susah lah sikit Ustazah. Apa dia? Dah berumur, dah gemar susah lah sikit. Tak apa. Macam mana kita nak buat? Macam tu takdir Allah tu. Kita ni belajar waktu macam ni. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Kalau kita belajar dulu-dulu tapi kita tak buat lagi masak kita. Syukurlah kita dapat tahu sekarang kita boleh buat. Yang tu dah dulu. Betul tak?
Kita dah ada masa. Untunglah, memang untung orang yang muda-muda dia dah belajar. Tapi kalau dia belajar lepas tu tinggalkan pun dia kena belajar balik. Macam itulah nature Quran tu macam tu kan. Kita ni memang dapat sikit-sikit, tak boleh dapat sekelepuk. Jadi tak apa, bersabar dan berlapang dada dengan ketentuan Allah. Tapi yang penting kita terus. Alhamdulillah. Mastaqamu. Kemudian Terima mereka kasih Ustazah. Baik. Okey, jadi kalau gitu kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jamal marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teacher. Terima kasih, You're teacher. welcome.